Okay, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana rancangan kita dan juga susun atur yang kita buat diizinkan oleh Allah untuk berjalan seperti mana yang kita kehendaki. Kerana tuan-tuan hadirin mukminin, kita beriman bahawa manusia itu berkehendak dan mempunyai qudrah ataupun kemampuan. Kita merancang, mengatur, mengkehendaki sesuatu itu berlaku seperti yang kita rancang. Tetapi bagi orang beriman, akhirnya kejadian ataupun perancangan itu tidak akan berlaku melainkan sesuai dengan takdir Allah. Banyak benda yang mungkin kita rancang dan kita susun tidak berlaku seperti yang dirancang dan disusun. Sebab itu apabila ia berlaku, telah berlaku, jika ia baik, kita bersyukur. Jika ia buruk ataupun tidak seperti yang kehendaki, ia juga ada hikmah. Sebab itu kita dilarang menyebut law, jikalau, pada sesuatu yang telah berlaku. Umpamanya dalam hadis Nabi SAW melarang kita, jangan kamu menyebut sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang berlaku tidak seperti yang kita rancang, dengan perkataan jikalaulah tidak, atau jikalaulah sebaliknya kita melakukan sebaliknya yang bukan seperti ini, tentulah perkara ini tidak terjadi. Nabi SAW mengajar kita supaya menyebut qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Katakanlah bahawa Allah yang telah menentukan hal itu. Wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki, itulah yang akan berlaku. Fa'alul lima yurid. Dan dia itu melakukan apa yang dia kehendaki. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Ibn Abbas, hadis yang masyhur yang kita semua pernah dengar dan sebahagian kita menghafalnya. Dalam keadaan sekarang kita tuan-tuan, kita mengikut SOP. Sengaja saya bagi pengenalan awal. Kita ikhtiar dengan langkah pencegahan, dan ini juga termasuk daripada sebahagian tuntutan agama. La darar wala dirar. Jangan kamu memberikan kemudaratan kepada orang lain dan jangan kamu memudaratkan diri kamu sendiri. Nabi kata kepada Ibn Abbas, "Law anna hadhihi al-ummah law ijtama'at an yanfa'uka bi syai' lam yanfa' illa qad kataballahu lak. Walau anna hadhihi al-ummah law ijtama'at an yadurruka bi syai' lam yadurruk illa qad kataballahu alaik." Atau kama qala. Nabi kata apa? Wahai Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai budak. Masa tu dia kecil lagi. Nabi kata, ketahuilah, sekiranya keseluruhan umat manusia ini bersepakat, bekerjasama, bersatu untuk memberikan sesuatu yang baik, merancang sesuatu yang baik, yang memberikan manfaat, nak bagi kita menang, elok dan sebagainya,
ditegaskan dalam hadis itu lam yanfa', tidaklah memberikan manfaat dan tidaklah menjadi apa yang dirancang itu illa, kecuali qad kataballahu laka, melainkan kebaikan itu ditulis oleh Allah. Maksudnya perancangan manusia, kehendak manusia, apa sahaja yang manusia rancang untuk kebaikan kita tidak akan berlaku, melainkan kebaikan itu memang telah ditulis oleh Allah. Maksudnya ia berlaku itu bukan sahaja kerana rancangan manusia atau kehendak manusia, tetapi sebenarnya ia telah tertulis di dalam takdir kita. Memang telah ditulis. Demikian juga sebaliknya, jika orang berpakat untuk memberikan ayyadurruk, memberikan sesuatu yang mudarat, menganiaya atau mengapa-ngapakan kita atau melakukan sesuatu yang buruk kepada kita, Nabi menegaskan hal itu tidak akan menjejaskan kita dan tidak sesekali akan berlaku ke atas kita, kecuali memang perkara yang buruk itu kataballahu alaika, telah ditulis oleh Allah ke atas kita. Sebab itu dalam hidup kita, bila kita berurusan dengan setiap kejadian yang berlaku, kita senantiasa balik kepada titik asal, iaitu ia telah termaktub di dalam pengetahuan dan kehendak Allah. Maka inilah yang melahirkan rasa redha, sabar, pasrah, tenang, kerana kita tahu kejadian itu tak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Dan pagi ini kita rancang, boleh sahaja perkara ini dibatalkan. Kemungkinan saya tak sihat, kemungkinan ada masalah di tempat ini, atau kemungkinan berlaku sekatan dan sebagainya. Tetapi diizinkan. Jadi saya sembang dengan sahabat masa duduk minum, banyak orang merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik rancangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keadaan ini tuan-tuan, kita tahu kan, penyakit ni boleh kena pada siapa-siapa. Tapi kita ikhtiarlah di mana yang disuruh kan. Tapi kalau dia nak kena, tetap dia kena. Tapi kita juga tak disuruh untuk menyerah diri. Itu juga bukan sikap ahli sunnah. Dia kata benda ni memang kalau Allah. Sebab itu prinsip yang paling mudah untuk kita faham, sikap, stand, mauqif yang diambil oleh Sayyidina Umar. Ketika mana dia mendengar daripada Madinah dia nak pergi ke Syam, dan kita tahu di Syam berlakunya ta'un, dan ramai daripada kalangan sahabat seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia juga mati kerana ta'un, dan ada kubur dia Darih di Syam, di Jordan. Saya pergi ke Jordan dan saya tengok makam, dia panggil Darih. Dia banyak kubur ni, tuan-tuan pun tahu, orang boleh claim lah. Pasal kubur ni boleh buat duit. Kan? Bila kita kata kubur, contohlah tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan tak ada bertam ni, orang main untuk apa? Macam Perlis lah, orang pergi untuk apa? Dia mungkin ada 2-3 tempat menarik. Penang mungkin nasi kandak, mungkin orang pergi Feringgi. Bertam apa ada tarikan? Dia punya mercu tanda. Saya cadang kat tuan-tuan. Tapi benda live, sekali orang tiru. Tuan-tuan pergi cari mana-mana tempat yang agak strategi, claim kubur hang tuah. Until now, hatta al-an, kubur hang tuah kita tak tahu tak mana. Di Melaka pun sendiri tak ada. Sehingga orang Melaka lambat untuk ambil peluang ni. Bila kita claim ada kubur, sebab itu kita tengok di setengah-setengah tempat mereka claim kubur para nabi. Nabi Nuh, kubur Nuh tu seorangnya, tapi kuburnya rata. Sampai kita kata mana satu Nuh? Dan setengah-setengah jaga kubur tu dia kata, aku yang jaga kubur ni pun tak tahu betul tak betul Nuh. Tapi tak apalah, oleh kerana ada kubur ni, orang mai. Bila orang mai kita boleh buat duit lah. Tuan-tuan buat kubur antuah satu, mungkin orang mai, tuan-tuan boleh cah duit ke, ada orang mai duk berdoa ke apa. Tapi saya nak bagi tahu apa, demikianlah orang guna agama kan, tak apalah. Tapi saya nak cerita, sahabat banyak mati di Syam. Umar bila dia dengar, tuan-tuan pun tahu, tapi kebanyakan kita bila mari kepada pengamalan,
kita macam tak tahu. Tapi benda tu orang sebut. Dia tak pergi. Dan tuan-tuan tahu Umar antara manusia yang paling banyak pandangan dia, pendapat dia, yang Quran, Allah sama, setuju. Dia panggil muwafaqat. Benda yang Umar cakap, itu kehendak Quran. Sehingga sebahagian ulama kumpul pendapat-pendapat Umar dalam sesuatu isu yang Umar bagi pandangan, Umar bagi pendapat muwafaqat, muwafiq, selaras dengan kehendak Allah. Hebatlah. Sebab itu walaupun dia bukan rasul, dia tak dapat wahyu, tetapi dia mulham, orang yang diberi ilham. Maksudnya dia dapat macam firasat lah. Pasal itu Nabi kata takutilah firasat orang beriman. Okey. Umar dia kata apa? Sebelum sahabat mari bawa hadis kata jangan pergi ke tempat ta'un, tempat yang ada wabak kan. Jangan, kalau kamu dengar ada tempat ada wabak, kamu jangan pergi, dan kalau kamu duduk di situ kamu jangan keluar. Apa poin dia? Umar tak pergi. Pasal dengar ada ta'un. Ada sahabat kata kita pergi lah. Apa sebab kita nak takut? Benda ni Tuhan yang takdirkan. Umar kata aku lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Ini prinsip akidah yang sangat jelas. Artinya kita dah tahu benda di situ bahaya, kita tak pergi. Kita tak pergi itu pun adalah dengan kehendak Allah. Tuan-tuan dapat tak? Maksudnya bila Umar tak pergi itu, bukan dia tak percaya kepada takdir, bukan dia tak beriman dengan kuasa Allah, tetapi dia tak pergi itu juga dengan kehendak, pilihan, rancangan dan juga takdir Allah yang tak bagi dia pergi. Kadang-kadang tuan-tuan, saya bagi contoh macam ni ya. Ada satu bas rombongan pergi aksiden. Salah seorang yang dalam list tu tuan-tuan. Tapi mungkin tuan-tuan cirik. So telefon Haji Amir mungkin buat rombongan lah kan. Dah kelas tak ada buat rombongan. Dia pun tiap-tiap minggu pergi tidur hotel Sakan. Hebat dia. Dia telefon dia kata saya tak boleh pergi Haji Amir, saya tak sihat. Kita pun tak pergi. Dapat panggilan, jatuh gaung ke apa ke. Kita pun kata alhamdulillah aku tak pergi. Nampak? Kita tak pergi itu bukan kerana kita, memanglah sebahagiannya kita memang tak pergi, ada sebab dan sebagainya, tetapi takdir Allah juga yang menyebabkan kita tak, yang pada asalnya kita sepatutnya pergi. Demikian hidup ini, dia berputar di atas apa yang ditulis oleh Allah. Sebab itu kita selalu sebut jodoh itu, kadang-kadang kita bercinta dengan orang lain, kita kahwin dengan orang lain, kesemuanya itu tetap di dalam ketentuan. Kita tak boleh kata sebenarnya Allah ni takdir aku kahwin dengan hang, tapi sebenarnya takdir aku kahwin dengan tak. Semuanya takdir Allah. Maka sebab itu kita mengajak, saya dan tuan-tuan semua, hatta saya ni bercakap sajalah, tapi bila mari kejadian tu baru kita nak tahu. Marilah kita berdamai dengan takdir Allah. Kita berdamai dengan ketentuan Allah. Ini sebahagian suami-suami ni dia ambil ayat ni, dia pergi kahwin lain, dia balik kat isteri dia, berdamailah dengan ketentuan Allah. Yang tu tak ada maaf bagi mula kan. Itu saya sebut. Okey tuan-tuan hadirin mukminin. Pagi ni saya tak cakap benda tu, tapi oleh kerana lama saya tak mai, saya nak kongsi sikitlah kan. Saya nak sebut satu hadis, oleh kerana kita dah lama berhenti kuliah kita ambil satu hadis, saya baca sikit kemudian kita bincanglah apa yang ada kan. Saya sebenarnya nak pergi Tanjung apa tuan panggil. Nak pergi makan nasi kandang. Lepas tu Haji Amir kita buat kuliah Sat pagi. Bajet time pula lah. Dia sampai sana pukul 1. Banyak rancangan ni, nasi kandang, mi patah. Sebelum sampai kepada acara kemuncak tu. Yang tu pun saya tak tahu Tuhan nak tentukan saya ni sebagai apalah kan. Saya tak tahulah, Allah tahulah. Apakah tujuan saya sebenarnya? Menyampaikan ilmu ataupun nak pergi makan. Tapi sekejap lagi sebelum saya tinggal tempat ni, saya akan niat semula. Okey tuan-tuan. Saya nak sebut berkaitan dengan apa yang menarik tentang hadis yang selalu kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga ada riwayat Bukhari, berkaitan dengan masa. Kita cakap bab masa sikitlah. Pasal masa kita rasa cepat. Itu kadang-kadang dalam hadis Nabi sebut kan, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat.
yataqarabuz zaman. Yataqarabuz zaman. Masa menjadi dekat. Sebahagian ulama hadis, syurah, yakni orang-orang yang mensyarahkan hadis ni, mereka berbeza pandangan tentang apakah maksud yataqarabuz zaman. Masa menjadi singkat. Kepada beberapa benda yang kita nak point kita pagi ni berkaitan dengan masa. Ad-dahr, as-sa'ah, kan? Masa, time. Pasal masa ni makhluk. Masa ni makhluk yang sangat ajaib. Makhluk yang kita tak boleh faham. Saya bagi contoh. Apabila ahlul hadis bincang tentang apakah yang Nabi maksudkan dengan yataqarabuz zaman, masa menjadi dekat atau singkat. Sebahagian kata masa menjadi singkat itu kerana manusia bergerak daripada satu tempat kepada tempat yang lain dengan pantas. Kalau dahulu mungkin kita nak pergi daripada Mekah ke Madinah mungkin ambil masa yang lama kerana masa jadi panjang pasal sistem pengangkutan yang tak efisien. Tapi sekarang kita ada speed train, bullet train, kan? Saya boleh pergi ke satu tempat cepat. Jadi mereka faham, ada sebahagian kata maksud yataqarabuz zaman, dekat atau singkatnya masa kerana cepatnya manusia bergerak. Walaupun yang ni mungkin tafsiran ni kita boleh terima, tapi saya ingat mungkin ada benda kita setuju lah, tak apa. Tapi tafsiran yang kedua, yataqarabuz zaman. Tapi kita nak terima tafsiran ni pun Nabi describe ataupun Nabi elaborate tu pun lain juga. Nabi kata apa? Setahun cepatnya masa tu bila sahabat minta Nabi urai, Nabi kata setahun dia akan dirasai seperti sebulan. Sebulan kamu akan rasa seperti seminggu. Seminggu kamu akan rasa seperti sehari. Sehari kamu akan rasa seperti sejam. Sejam kamu akan rasa seperti tak ada. Seminit dan sebagainya. Artinya dia memang rasa cepat. Okey tuan-tuan. Tak boleh faham juga. Tak boleh faham juga. Bahagian tuan-tuan ni mungkin orang pandai lah kan. Mungkin terlibat dengan teknologi. Kita belajar teori masa ni relatif. Kan? Einstein ada sebut benda yang sama. Teori kerelatifan masa. Masa ni dia ajaib. Orang tak boleh hukum. Saya bagi contoh. Mungkin yang ni kita boleh faham maksud Nabi tadi. Saya ada 24 jam. Saya juga percaya Haji Amir mempunyai masa yang sama. 24 jam. Dan kita tahu masa ini standard. Semua orang ada masa yang sama. Dari sudut on paper 24 hours. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan kata, saya ustaz, kami orang bertam 48. Usahakan. Saya rasa kita 24 jam. Tetapi 24 jam yang kita ada tu, yang setiap orang ada itu, dari sudut kiraan, detik, time-nya memang sama. Tapi dari sudut apa yang kita nak sebut ni, tak sama. Keberkatan masa. Tapi itu pun bukan, hadis ni bukan yang kita nak point tu. Tapi saya nak ceritanya bagaimana masa ni makhluk yang sangat ajaib. Satu orang dia ada 24 jam, tetapi banyak benda yang dia boleh buat, banyak amalan yang dia boleh buat, banyak ibadat yang dia boleh buat. Umpamanya dia boleh zikir pagi, dia boleh zikir petang, dia boleh semayang duha, dia boleh buat baca Quran, dia boleh pergi mengaji, dia boleh hadir majlis ilmu. 24 jam tu juga. Sebaliknya satu orang yang mempunyai 24 jam yang sama, tapi berapa banyak benda yang dia terlepas buat. Mungkin simple, mudah, mungkin sembahyang pun dia tak sempat. Sebab tu kita tak boleh argue. Dia hang boleh lah pergi mengaji, hang boleh lah pergi sembahyang banyak apa semua, hang 36. Aku 12 jam mana nak dan. Tak, sama. Sebab itu tuan-tuan, kita ada jam, kita boleh tengok waktu, tetapi kita tak boleh nampak keberkatan yang Allah beri. Sebab itu kadang-kadang kita kena suah hati lah. Bila banyak benda yang kita tak sempat.
Kita mungkin tak sempat nak hadir mengaji. Kita mungkin tak sempat nak hadir dalam majlis-majlis ilmu. Bukan soal time tu. Tetapi Allah telah mula tarik keluar apa yang disebut dengan barakah. Sehingga kan kita tak berpeluang buat apa yang orang lain diizinkan buat. Ini satu benda yang sangat menyusahkan hati kita. Dulu kita kata kita sempat mengaji, pasal apa sekarang ni saya tak sempat, saya tak boleh buat banyak benda, saya tak boleh buat. Adakah kurang masa daripada dulu? Tak, masa tetap sama. Tetapi keberkatan itu sudah mula hilang. Keberkatan ni benda yang kita tak boleh nampak, kan? Dia tak boleh, dia abstrak, bukan boleh kita nampak macam gelas, botol apa semua tak nampak. Macam kita kata rezeki. Sikit tapi cukup, banyak tapi tak. Dia bukan soal ekonomi. Soal betul lah orang kata 2 tambah 2, 4. Tapi dalam Islam, dia ada satu konsep barakah. Kita diajak, kalau kita simpan, duit kita selamat. Tapi dalam Islam, dia kata kalau kita nak jana duit tu, kita kena sedekah. Sedekah. Okey, hadirin mukminin, demikianlah sikit saya sebut tentang barakahnya masa. Pasal tu tuan-tuan bila tak cukup masa, bila tuan-tuan kata masa tak cukup, tuan-tuan rasa masa tak macam tak menghalang tuan-tuan buat banyak benda, kena duduk sekejap, tengok apa punca keberkatan itu hilang. Kan? Dulu kita mungkin boleh baca satu muka Quran, sekarang satu muka pun tak boleh baca. Dulu kita boleh duduk sepagi, habis zikir pagi, kita wirid pagi. Bukan panjang wirid pagi. Wirid Nabi, tuan-tuan bagi tahu kat saya, ni pun satu bab juga. Yang tak sempat tu bila kita tanya bukan wirid Nabi. Wirid mana tahala tu. Dia kata tak ada ustaz, oi, sampai 1000 kali. 1000 kali ni wirid Nabi tuan-tuan paling banyak apa? 33, 70 dengan 100. Dalam hadis Bukhari, Nabi istighfar 100 kali. Dalam sebahagian riwayat 70 kali. Lepas daripada sembahyang pun 33, 99, campur satu jadi 100. Tak pernah lagi sampai 500, 600. Mari saya tengok satu buku, ya Allah 1000 kali, yang ni 10,000, yang ni 100,000. Ini memang kan? Itu yang zikir sampai putih biji tasbih tu. Tapi saya nak abang zikir Nabi simple. Sikit kan. Okey. So dalam hadis ni Nabi kata la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kamu memaki tasubbu, cela, ataupun jangan kamu mencela ad-dahr, waktu. Kerana sesungguhnya Allah dialah waktu. Fa innallaha huwad dahr. Dialah waktu dan dialah masa. Okey. Pertama tuan-tuan kena ingat satu. Bila kita sebut waktu, dia makhluk. Siwallah makhluk. Selain daripada Allah, makhluk. Sebab itu Allah bersumpah dengan masa. Wal asr, wal fajr, wal lail, wal duha. Sungguh banyak. Allah bila dia bersumpah, sumpah itu menunjukkan makhluk. Sebab itu kita tak boleh bersumpah dengan masa. Sebab kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allahi wa billahi wa tallahi. Kita boleh bersumpah dengan Allah, tapi kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Tapi Allah boleh bersumpah. Okey. Benda yang menarik yang saya nak kongsi. Allah Al-Khaliq, the Creator. Dia Tuhan. Dia yang cipta masa. Dia tidak terikat dengan masa. Yang ni tuan-tuan kena ingat. Sebab itu nama Allah apa? Huwal awwal wal akhir. Dia yang awal dan dia yang... Sebab itu tuan-tuan tak boleh tanya. Dan tuan-tuan tak boleh fikir. Dan tuan-tuan... Ini orang masalah orang dia tak faham basic. Itu yang jadi celak rapla. Tuhan kata... Tuan-tuan, ni soalan ni menggambarkan dia tak faham basic. Saya akan bagi contoh. Satu. Dalam hadis Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Turunnya Tuhan
pada setiap malam 1/3 akhir. 1/3 tu sistem adakah Tuhan tuan-tuan kena akidah bagi betul. Adakah Tuhan berada dalam sistem masa? Adakah Tuhan terikat dengan sistem masa kita? Tak. Tuhan, dia tak terikat dengan masa. Dia tak terikat dengan tempat. Kita dua benda ya, masa dengan tempat. Allah tak terikat dengan masa. Adalah siapa tak tahu dia nak petikai hadis ni, dia kata kalau Tuhan turun 1/3 malam di Malaysia, yang mana waktu Malaysia tu malam, di belah Eropah nu siang, macam mana pula Tuhan nak turun di sana? Kecelaruan atau kekeliruan dia berpunca apabila dia memahami Tuhan seperti mana dia memahami diri dia yang berada dalam sistem. Kalau saya mai di Bertam pukul 10.40, bolehkah saya juga berada pada masa yang sama di tempat lain? Boleh atau tidak? Kalau yang kita bicarakan tu saya, boleh atau tidak? Tapi Tuhan, sebab dia tidak terikat dan berada dalam sistem. Soalan tanya, bolehkah Tuhan turun pada waktu yang sama di tempat yang lain, tu soalan yang tak sepatutnya ditanya. Kerana Tuhan tidak berada dalam sistem. Tuhan tidak berada dalam makhluk dia. Tuhan tak bergantung dengan makhluk. Tuhan tak ada dalam sistem makhluk. Dia Tuhan. Pasal itu kita kata Tuhan itu azali. Apa makna azali? Dia ada sebelum tanpanya tak ada. Faham? Pasal itu bila kita nak memahami Tuhan, kita tak boleh faham Tuhan dengan masa kita. Sebab tu dia kata dia yang menjadikan siang dan malam. Artinya Tuhan tidak terikat dengan siang dan... Adakah Tuhan itu ada siang dan malam bagi dia? Tak ada lah. So bila dia kata dia turun siang di situ, dia turun malam di situ, malam itu malam ke? Tetapi Tuhan tidak berada dalam sistem tu. Tuan-tuan boleh dapat tak? Maka tak perlulah kita nak petikai macam mana Tuhan turun di sini. Bila kita kata Tuhan turun, pasal itu mereka takwil, mereka kata Tuhan tak turun, bukan Tuhan yang turun. Yang turunnya rahmat dia. Pasal kalau rahmat dia turun, maka bolehlah rahmat ni turun pada mana-mana tempat, pada bila-bila masa. Yang kata Tuhan turun dengan rahmat itu pandangan dia, tapi Tuhan sebut dia turun. So kita tak perlu pening lah. Macam mana dia turun di sini? Dia boleh sempatkah dia turun di sana? Kalau kita memikirkan sistem masa kita tu macam dia, memang tak ada lah. Tapi yang kita bicarakan ni Allah yang dia yuqallib, yang dia yang memutarkan waktu tu mengikut kehendak dia. Kan? Tuan-tuan tak payah pening lah. Tak payah kita nak argue panjang-panjang. Manusia, bukanlah kita nak banding sama dengan Tuhan. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah itu contoh yang sesuai untuk dia. Tapi kita nak bagi kita faham. Orang kaya, dia boleh minum pagi di KL, dia boleh makan tengah hari di Penang. Ada banyak naik motor besar. Saya ada dulu geng motor besar di KL. Pagi dia boleh pergi makan tengah hari di Thailand masa tu, dan dia boleh balik. Bukan motor lu kita ni, kan? Artinya manusia boleh buat. Kan? Boleh hadir. Demikian Allah Azza wa Jal lebih pada tu. So kita nak faham, macam tu juga orang petikai. Tuhan bila dia duduk di aras, sebelum aras ada, dia duduk di mana? Macam tuan-tuan sembang lah, saya sembang. Duduk mana? Duduk Bertam. Sebelum mai Bertam ni duduk tang mana? Ini sembang manusia. Manusia dia terikat dengan makan, tempat, place. Dia makhluk. Allah tidak berhajat kepada, Allah tak perlukan makhluk. So bila Allah kata dia beristiwa di atas aras, bersemayam di atas aras dengan kebesaran dia, kita terima dan kita tak perlu bahas. Okey, kalau Tuhan duduk di atas aras, artinya aras tu lebih besar daripada Tuhan. Sebab kalau kita nak duduk atas satu benda, benda tu kena lebih besar pada kita. Ini dia memahami Tuhan mengikut cara. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan macam saya nak duduk, kerusi ni kena lebih besar pada saya. Pasal kalau saya duduk atas kerusi yang kecil, saya akan
kita membayangkan Tuhan dengan tempat itu seperti mana kita membayangkan kita dan kerusi, memang tak samalah. Itu je asal dia. Maka tak perlulah kita nak persoal di mana Tuhan. Sebelum arah ada, Tuhan itu tidak terikat dengan tempat. Kalau orang boleh tanya, tuan-tuan, setuju tak? Kritikal. Tak semestinya saya cakap mesti betul. Tuan-tuan boleh argue balik. Pasal itu menunjukkan kita ikut dengan faham, bukan ikut dengan ikut. Kalau satu orang, dia tanya kita, okey, you kata Tuhan beristiwa di atas aras, bersemayam di atas aras. Sebelum aras dicipta, Allah duduk di mana? Okey, kita akan tanya balik. Boleh tak saya nak tanya? Sebab awak tanya, bila kita kata Allah beristiwa di atas aras, Allah kata sebelum aras, Allah duduk mana? Tak apa, sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak tanya satu soalan. Allah ada ke tak ada? Tuan-tuan, Allah ada tak ada? Allah ada. Sebelum Allah ada, Allah tak ada ke? Allah ada. Sebelum Allah itu ada, sebelum Allah itu ada, dimulai dengan tak ada ke dimulai dengan ada? Dia kata, awak jangan petikan Allah itu yang paling awal, Allah itu yang paling akhir, Allah itu azali. Allah itu ada dengan ada dengan sendirinya. Maksudnya sebelum tu dia ada ke tak ada? Ada ke tak ada Tuhan sebelum tu? Sebelum ada tu dia tak ada ke dia ada? Maka kita tak akan jumpa satu titik penamaan. Maka kalau awak duk tanya Tuhan di mana sebelum aras ada, macam itulah. Tuhan tu ada sebelum ada tu tak ada ke ada? Maka sebab itu kita tak boleh memahami Tuhan mengikut akalan kita memahami keadaan manusia. Sebab itu kita juga boleh fikir, tuan-tuan ada sendiri ke? Tuan-tuan ada dengan sendiri ke? Ataupun sebelum tuan-tuan ada, tuan-tuan tak ada, betul tak? Tuan-tuan ada dulu ke tak ada dulu? Ada dulu ke tak ada dulu? Setiap yang ada dimulai dengan, tu dah kita bahas ni. Setiap yang ada dimulai dengan tak ada. Setiap benda. Sebab tadi awak menggunakan sipir, sesuatu yang duduk di atas mestilah lebih kecil daripada yang diduduki. Itu sipir manusia. Jadi kita boleh kata apa? Kita boleh kata manusia ni asal, semua makhluk lah, alam ni semuanya asal tak. Kita akan guna sipir tu juga pada Tuhan. Artinya Tuhan sebelum dia ada, dia mulai dengan tak. Tuan-tuan pun tak nak jawab. Maka sebab tu kita kata kadang-kadang soalan ni cetusan daripada syaitan. Syaitan lah. Untuk apa? Meragui Al-Quran. Pasal itu kita beriman dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi dalam hadis ni, Nabi melarang kita mencela waktu dan masa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, qala Allah Azza wa Jal, yu'dhini ibnu Adam, yasubbu ad-dahr, wa ana ad-dahr, uqallibu al-layla wan-nahar. Allah Azza wa Jal berfirman, hadis kursi. Satu bab juga. Bila kita sebut hadis kursi, artinya hadis secara umumnya dia Allah yang sebut tetapi Nabi yang sampaikan. Secara umumnya macam tu. Tetapi ada orang dia keliru sikit. Adalah banyak perbezaan lah antara hadis kursi dengan Quran. Quran Allah yang sebut, lafaz makna semua daripada Allah. Quran terpelihara. Tak ada Quran sahih, tak ada Quran dhaif, ada. Ayat ni dinilai dhaif. Kita tak pernah dengar. Sakalah kalau ustaz tu memang ajar. Kalau dia kata hadis ini statusnya dhaif. Tapi kita tak akan jumpa satu orang ustaz ayat surah Al-A'raf 36 ni dhaif. Saya nak abang-abang. Hadis qudsi juga terdedah kepada hadis yang dhaif dan palsu. Qudsi itu penisbahan kepada makna itu daripada Allah.
Tetapi kalau tuan-tuan tanya, ada tak hadis kursi yang palsu? Ada. Sebab bila kita kata hadis, dia terdedah kepada sahih, dia terdedah kepada daif, dan ada yang palsu. Jadi maksudnya kalau orang kata, kalau orang mengajak, ni jangan duk main-main ni hadis kursi ni hadis kursi ni, kursi bukan bermakna dia mesti sahih. Kadang-kadang dia keliru sikit lah tentu. Saya sebut bila. Pasal kursi bukan menentukan dia itu syarat sahih. Jadi bila tuan-tuan baca, tak kira lah hadis apa pun, kena tengok status. Hadis kursi ni sahih kerana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada tak hadis kursi yang palsu? Ada. Nanti kita bagi contoh. Okey. So dalam hadis kursi ni Allah Azza wa Jal berfirman. Tapi kalau kita orang Melayu ni dia kaya dengan bahasa. Tapi kalau kita baca dalam hadis, qala Allah Azza wa Jal, Allah berkata. Tapi kita terjemah berfirmanlah. Nabi bersabda, raja bertitah. Tuan-tuan apa dia? Ikutlah, tuan-tuan boleh aja. Kalau nak jadi Tuhan, saya berfirman. Kalau tuan-tuan teringin nak jadi Nabi, saya bersabda. Kalau teringin jadi raja, saya bertitah. Itu dari sudut bahasa kita, kan? Tapi kalau kita tengok dalam terjemahan Arab, semuanya qala Allah, qala Rasul, qala al-Malik, berkatalah raja, berkatalah Nabi, berkatalah Rasul, kan? Setengah orang benda tu pun dia tak bagi, kan? Dia itu tak boleh kata Nabi berkata. Nabi ni siapa? Nabi bersabda. Tak apalah, kita ra'i ya bahasa, kan? Okey. Allah Azza wa Jal berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Ia telah mencela waktu. Padahal akulah yang mencipta, menyusun waktu. Akulah yang membolak-balikkan, menukar siang dan malam. Hadis Bukhari Muslim. Jadi tuan-tuan, apa maksud tak boleh mencela masa? Ini pun kita kena tengok huraian para ulama. Antaranya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan larangan mencela waktu ataupun masa, kerana Allah lah yang menentukan setiap kejadian itu. Dan Allah lah yang menyusun dan mengatur apa yang berlaku. Jika kamu mencela waktu, artinya kamu mencela Allah yang mencipta waktu. Nampak? Kerana masa itu tidak boleh menentu dan apa? Masa ni kata Nawawi, dia bukan ada apa. Faham tak? Dia bukan berlaku kerana masa, tetapi masa itu, kejadian itu dengan takdir mudah faham. Arab jahiliyah dia suka sandarkan sesuatu benda kepada makhluk. Dapat tak? Sebab itu dalam Islam dia ada satu bab dia panggil at-tiyarah. Bab pada sial ni. Hakikatnya makhluk ni ada kuasa tak? Macam kita dah bahas mukadimah, tapi pasal itu saya buat mukadimah tu pasal nak kaitkan ni. Manusia tak ada apa, makhluk tak ada apa. Tetapi dulu, atau tak at-tiyarah. At-tiyarah ni daripada perkataan burung. Burung. Tairun, tuyur. Pasal itu kapal terbang dia panggil ta'irah. Okey. Arab dulu bila dia nak keluar pergi mana-mana, tuan-tuan tahu kan? Dia akan pegang burung merpati. Dia akan pegang burung merpati, kemudian dia akan balin, lepas burung tu. Lepas burung merpati tu, kalau burung tu terbang sebelah kiri, artinya buruklah musafir tu. Kalau dia terbang belah kanan, baiklah musafir tu. Jadi dia sandarkan kejadian buruk dan baik itu kepada makhluk. Walhal yang kita tahu baik dan buruk itu berada di tangan. Pasal itu Nabi kata dalam hadis yang panjang, hadis tentang rukun iman, rukun Islam, an tu'mina bil qadari khairi wasyarr. Engkau beriman kepada takdir sama ada yang baik ataupun yang buruk. Pasal itu kita orang beriman, kita tak kaitkan kejadian ni dengan makhluk. Dapat tak? Pasal apa tadi aksiden?
Dia kata, saya memang belaga tadi lah. Pasal nak keluar rumah tadi, bewok lintas. Kan? Nampak? So, ini yang dikatakan sebagai syirik. Tiarah, sial. Masa, ada tak orang yang menganggap masa tu sial? Maksudnya masa itu ada efek baik dan buruk. Tapi tuan-tuan kena fahamlah juga. Macam tuan kata, kita kalau nak pergi bercuti ni, kita kena pergi hari ni elok. Itu taklah termasuk sial. Pasal perkataan kita tu bukanlah merujuk kepada buruk baik takdir, tapi buruk baik dari sudut keadaan normal kehidupan manusia. Faham tak? Pasal apa hari ni baik? Pasal hari ni orang tak banyak kerja, jalan mungkin lapang. Maksudnya dia tak ada kaitan dengan kejadian ghaib lah. Faham tak? Dari sudut ramalan berdasarkan fakta. Okey, normal ni sampai tak. Dia kata kita pergi hari ni lah. Hari ni nampak macam elok sikit. Hei, mana ada hari elok buruk semua Tuhan. Tak lah, faham lah. Sekali dia jadi lajak lebih pula kan. Tapi orang dulu memang dia anggap ada hari yang sial. Seperti apa? Safar. Pasal itu Nabi kata la safar wala adwa wala tiarah. Dan tuan-tuan, kita ada dalam bulan Muharram. Juga sebahagian jahiliah menganggap Muharram ni tak berapa nak bagus. Dan tuan-tuan jangan lupa, pasal itu bila kahwin, tuan-tuan nak buat kenduri, tuan-tuan tengok tarikh tak? Untuk apa? Cuti. Nak tengok hari cuti, nak tengok orang boleh mai tak boleh mai. Lepas tu ada cuti apa, orang nak balik kampung. Yang ni tak masuk sial. Bincang dengan bini dia. Ni mai kita nak tengok tarikh ni. Astagfirullahalazim. Tu duk mengaji tu. Tengok buat pi hari apa pun dah. Artinya dari sudut perancangan yang tidak melibatkan soal sial majar, tapi dari sudut perancangan ni lah. Hari kalau kita buat ni ramai orang kenduri ni. Kalau nanti hari ni tak ada cuti ni, kita ambil cuti merdeka lah. 3 hari ni orang pun nak balik. So ini tak termasuk. Faham tak? Perancangan ni tak termasuk. Tapi sesetengah orang dia tengok tarikh. Dia buat tilikan. Dia kata hari ni, bulan ni, dengan orang ni, tak berapa nak elok. Elok dari angle apa? Dari sudut apa? Maksud kalau mereka kahwin hari ni, tak berapa nak panjang lah jodoh. So, hari itu ada efek dalam urusan yang ghaib. Kerana kita jodoh, tuan-tuan tahu tak jodoh? Lama mana nak jodoh tu tahu tak? Kita tak tahu benda tu ghaib. Pasal tu, benda ni, maksud jangan maki masa tu, masa tidak boleh mengapa-apakan kita. Pasal tu dalam Islam tak ada hari sial, tak ada hari ong. Semua hari adalah sama. Yang menentukan baik dan buruk itu bukan hari. Pasal itu dalam Islam dia tak ada cuti hari apa. Jumaat, walaupun sebagai orang cuti kata cuti Jumaat juga tak disuruh cuti. Dapat? Jadi kata para ulama, hadis larangan cela masa itu apabila sandarkan jadinya sesuatu baik ataupun buruk. Selalunya yang buruk itu disebabkan oleh masa. Pasal apa yang bercerai mereka ni? Itulah pergi kahwin bulan sial. Nampak? Pasal apa yang meniaga mereka ni tak apa laku, bankrupt? Itulah mereka pergi niaga hari tu, pergi buka hari tu tak ong. Maksudnya dia ada unsur apa? Khurafat. Ada unsur feng shui. Ada unsur tilikan. Yang kita tahu rezeki kesemuanya ketentuan Allah. Dapat? Sebab itu kata para ulama, yang dimaksudkan dengan mencela masa itu adalah apabila menyandarkan masa itulah yang berkuasa. Walhal bukan masa, tetapi Allah Azza wa Jal. Sebab tu kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Dan mereka berkata, yakni golongan musyrikun, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup.
Tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang hakikat perkara tersebut. Mereka hanya menyangka-nyangka sahaja. Orang musyrik kata yang membinasakan kita hanyalah masa. Maksudnya yang menentukan baik buruk kita masa. Bertuhankan masa. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir. Telah berkata Asy-Syafi'i, Abu Ubaidah dan yang selainnya ketika mana mereka menafsirkan janganlah kamu mencela masa kerana sesungguhnya Allah itu adalah masa. Kata Al-Imam Ibn Kathir, dia bawa perkataan Asy-Syafi'i, Abu Ubaidah, dahulu orang Arab pada zaman jahiliyah. Tengok. Dahulu orang Arab pada zaman jahiliyah apabila mereka ditimpa kesulitan, ditimpa malapetaka, ditimpa bencana, musibah dan bala, mereka berkata, wahai waktu yang sial. Lalu mereka menyandarkan perkara yang buruk itu kepada waktu dan mereka mengutuk dan menghina waktu tersebut. Padahal yang menjadikan waktu dan kejadian itu adalah Allah dan waktu itu tidaklah mempunyai apa-apa kuasa. Ini maksud kepada hadis larangan cela masa. Tetapi kalaulah dalam bahasa kita duk sebut, saya minta maaf, hari ni masa tak mengizinkan, ataupun saya ingat saya tak dapat hadir kerana hari ni nampak macam kurang baik sikit, masa panas dan ataupun kita batalkan program kita kerana keadaan hari ni yang tak berapa nak elok, cuaca yang tak apa nak bagus dan ramai orang yang sibuk. Ini tidak termasuk di dalam mencela masa. Kerana penyataan itu bukan dia sandarkan pada masa itu, tetapi sebagai satu, dia panggil akhbar, sebagai satu pemberitahuan. Ada orang, dia tanya saya, dia kata boleh tak kita nak mengerang sakit? Seperti tuan-tuan sakit, tuan-tuan kata aduh sakitnya kepala, aduh sakitnya badan. Adakah itu termasuk dalam kita memprotes atau tak, atau termasuk dalam kita tak berapa nak redha? Faham tak? Bila kita tengok dalam hadis, apa maksud redha atau sabar? Nabi bila dia demam, dia sebut benda tu. Wah ra'sah. Kan kita tahu Nabi dia demam sehingga sakit kepala, dia pingsan. Dia sebut wah ra'sah. Aduh sakitnya kepala aku. Aduh panahnya. Sebutan itu bukan kerana dia engkar kepada takdir, atau bukan kerana dia nak burukkan takdir, atau kerana dia tak puas hati, atau kerana dia tak boleh terima takdir, tetapi itu sebagai satu ikhbar. Saya takutlah tuan-tuan ni warak terlebih, mari peringkat makam, qamat, wali, doktor cucuk tanya, sakit tak? Alhamdulillah, saya tak rasa apa pun. Doktor kata pelik, patut orang sakit ni. Allah, 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 Allah. Tak ada apa, tak ada apa. Allah, Allah. Allah, Allah. Yang ni punya duk tahan sakit. Sebut sakit. Orang tanya sakit dah bapak? Sakit. Penat tak? Penat. Adakah itu termasuk dalam protes? Masuk dalam ingkar takdir? Tak. Itu masuk dalam luahan. Satu khabar yang tidak kita. Tapi kalau kita sakitlah kepala aku, awaklah yang Tuhan banyak kepala lagi yang duk ada mebuh kat kepala aku. Aku ni semayang tak berhenti masjid lagi. Yang orang lain tak semayang, tak ada sakit apa. Faham tak? So, macam tu juga bila kita bercakap soal masa, soal tempat, soal ni, luahan itu apa yang kita maksudkan. Satu perkataan ini orang tak bincang sangat perkataan tu, tapi apa yang dia maksudkan dengan perkataan tu. Kan? Okey, dapat? Boleh? Kalau kita tengok juga, Nabi Lut alaihissalam juga pernah menyebut berkaitan dengan mengkritik atau menyebut tentang masa. Dalam surah Hud ayat 77, Nabi Lut menyebut hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang sulit. Tuan-tuan boleh cakap macam tu.
Contohlah tuan-tuan buat kerja, keluar jam. Sepatutnya nak sampai 5 minit jadi 5 jam. Balik macam letih. Aduh, hari ni letih lah, hari ni penat lah, hari ni banyak benda tak jadilah, banyak benda spoil lah. Ini tidak termasuk dalam mencela masa. Tak tahulah, tapi kalau tuan-tuan maqam Abdul Qadir Jalani ke apa ke, macam mana abang? Alhamdulillah. Lewat ni, Alhamdulillah. Hebatlah. Tapi Nabi Lut dia kata, hadha yaumun asib. Hari ni hari yang sukar. Itu macam kritik hari tu. Macam kutuk, macam marah jugalah. Hadha yaumun asib. Hari ni hari payah. Kita kalau kata hari payah, bukan maksud hari tu, dalam maksud kita kata hari tu tak. Maksudnya dari sudut program kita atau kejadian hari tu tak berapa nak cantik. Tu saya kena bagi jelas. Sebab kadang-kadang perkataan tu tidak seperti yang kita maksudkan. Kan? Okey. Boleh? Tuan-tuan, sebagai kesimpulan yang boleh saya buat, nanti kita buka pada bincangan. Masa dia tak lari daripada soal berkat tadi. Dan kita tahu dalam banyak hadis memang Nabi sebut tentang masa. Nabi kata ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh. Nabi kata dua nikmat yang Allah bagi kepada manusia yang kebanyakan manusia tertipu. Maksudnya mereka buang atau mereka tak ambil berat. As-sihha, nikmat sihat, wal faragh, dan nikmat masa waktu lapang. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Irtanim khamsa qabla khamsin. Rebut 5 sebelum, antaranya faraghika qabla syughulik. Masa lapang sebelum masa sempit. Dan dalam banyak hadis tentang kelebihan masa, dan Quran sendiri sebut, Nabi kata ad-dunya mal'unatun. Dunia ini keseluruhannya dalam laknat Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Melainkan orang yang memanfaatkan masa dia dalam menuntut ilmu ataupun berzikir kepada Allah. So, bila bercakap tentang soal masa ni, memang sangat ditekankan oleh Nabi dalam banyak hadis. Sebab itu Nabi pernah lukis. Kita tak ada lukis, tapi Nabi pernah buat satu rajah. Nabi buat kotak, kotak 4 segi, kata sahabat, Nabi lukis kotak, kemudian Nabi garis. Nabi buat kotak, garis dalam kotak. Banyak. Terkeluar daripada garis tu. Nabi kata apa? Kotak ni adalah umur kita. Kotak tu adalah umur kita. Garisan yang dalam kotak, yang keluar kotak tu, dalam kotak, dia keluar kotak tu adalah angan-angan atau cita-cita atau rancangan kita. Maksudnya apa? Pasal apa Nabi garis banyak? Pasal apa garis yang dalam kotak, keluar kotak tu banyak? Pasal apa? Kerana manusia ni dia punya angan-angan dia memang banyak. Tapi Nabi kata, sebelum sampai kepada angan-angan itu, garis tu jumpa apa dulu? Garis yang dalam kotak tadi, sebelum dia keluar kotak, dia telah jumpa garisan tepi. Garisan tepi itu adalah ajal. Maksudnya kita rancang banyak tau. Kita punya keinginan, perancangan kita banyak. Tapi Nabi nak mention, take note, Nabi kata ambil perhatian. Sebelum kamu sampai kepada angan-angan yang panjang dan banyak tadi, kamu akan bertemu dengan ajal. Dan tuan-tuan juga, soal masa, satu lagi poin. Kesemua ayat, bukan satu dua, semua ayat Quran, tuan-tuan tak percaya balik cek, yang cerita tentang penyesalan orang kafir, termasuk orang yang tak beriman,
penyesalan berhubung dengan masa. Semuanya berhubung dengan masa. Quran kata apa? Satu, laula akhartani ila ajalin qarib. Masa. Bila Allah sebut tentang rintihan, penyesalan, luahan, apa yang disesali atau apa yang paling kecewa lah, menyesal lah, rasa bersalah, berhubung dengan masa. Allah kata laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah boleh apa? Diberikan sedikit tempoh qarib, sedikit tempoh masa. Untuk apa? Untuk kami balik fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lepas tu depa minta bila depa tengok neraka, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Tapi Tuhan kata permintaan depa nak minta supaya dipatahkan balik. Semua cerita orang kafir ni bila depa tengok neraka, bila mereka mati dibangkitkan semula, apa yang mereka minta? Diputarkan semula masa. Semua menyesal tentang masa mereka di dunia. Pasal itu kita beruntung tuan-tuan. Ketika detik dan waktu ini Allah memilih kita berada pada tempat yang betul. Bukan saya tu betul, tapi tempat yang betul. Dan kita mengisi masa kita dengan manfaat. Arab pada satu pepatah. Dia kata laita syabab ya'uda yawman. Alangkah muda, alangkah elok. Laita ni bahasa Arab dia maksud tamanni, satu benda yang mustahil. Laita syabab. Apa yang tuan-tuan rasa lah? Semua kita kalau tanya, kita mau masa diputarkan balik. Laita syabab. Alangkah eloknya kalau kita boleh muda balik. Betul tak? Tapi itu harapan yang tanyalah semua orang. Hatta saya pun, kalau tanya saya, tak payah tanya orang yang berusia. Tanya orang yang mungkin kurang berusia, yang peringkat muda, mereka juga minta supaya pasal banyak benda yang kita, pasal itu Quran. Tengok Quran. Tuan-tuan, kita dalam hidup ni ada dua perasaan yang kita, setuju tak? Dua perasaan yang kita akan tempuh. Satu, Quran kata apa? Takut. Khauf. Satu lagi, kembang pada takut apa? Quran selalu sebut khaufun, takut. Satu lagi yahzanun, takut. Baca Quran, dua perasaan ni selalu duk kembang, duk sekali, digandingkan bersama. Takut dan sedih. Pasal apa takut duk dengan sedih? Kata ahli tafsir, mufassirun, semua manusia dihantui oleh dua perasaan. Pertama, takut. Takut apa? Setiap daripada kita, saya tuan-tuan setuju tak? Kita takut dengan benda yang akan datang. Future. Tuan-tuan takut apa, aku nak kena tak penyakit ni? Takut adakah apa nak jadi? Tuan-tuan duk fikir ke depan, tuan-tuan rasa apa? Takut. Manusia ni tabiatnya, siapa pun, kafir ke Muslim ke, siapa ke, dia akan takut benda yang akan datang. Sedih. Apa yang menyebabkan tuan-tuan sedih? Sedih benda yang dah lepas. Dia kata sedihlah dulu tak mengaji, sedihlah dulu tak pergi sekolah, sedihlah dulu tak hafal Quran, sedihlah silaplah dulu. Maksudnya bila kita kenang yang lepas, dia akan lahirkan sedih. Masa yang lepas, semua orang sedih, semua orang kecewa. Pasal apa? Pasal dia fikir, kalaulah lagu tu mungkin aku boleh buat macam ni, mungkin aku tak jadi macam ni kan. Dulu kalau hantar anak-anak macam ni, mungkin anak-anak jadi macam ni. Maksudnya kalau fikir sedih. Kalau fikir ke depan pula, duk akan rasa takut. Adakah nak boleh mayang lagi ni, adakah nak istiqamah sampai mati. Macam mana nak buang dua ni? Maksudnya bila kita fikir yang lepas, kita tak sedih. Dan bila kita fikir yang depan, kita tak takut. Jawapannya adalah Quran. Allah selalu sebut banyak kali, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan kena pada mereka itu wala khaufun alaihim, takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita.
Allah menyatakan mereka yang beriman kepada ayatnya, kepada agamanya, mereka tak akan takut. Pasal apa tak takut dan sedih? Tuan-tuan, pasal itu saya kata kalau tuan-tuan betul-betul follow, ikut, pegang, ambil Quran, ambil agama dalam hidup, yang lepas tuan-tuan tak takut. Pasal apa? Setiap yang lepas itu diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan nak sedih apa? Afallahu amma salah. Bila satu orang bertaubat, apa sahaja yang dia buat, sebesar mana, besar dan banyak mana pun, semuanya padam. Delete all. Yang ke depan takut tak? Takut pasal apa? Kalau kebergantungan kita kepada Allah dan follow the rule yang Allah sebut, tak perlu takut. Maka sebab itu Allah kata untuk cabut sedih yang lepas, bila kita teringat yang lepas, kita tak mau sedih dan kita tak mau takut bila kita fikir yang ke depan. Ikutlah apa yang aku kata, dua benda ni takkan ada. So hadirin mukminin, tak payah takut dan tak payah sedih. Pasal apa? Apa yang tuan-tuan buat dulu, Allah ampun dengan taubat dan amal saleh. Tapi apa yang akan berlaku ke depan, apa yang akan jadi, buatlah yang betul Allah suruh. Tak ada benda buruk. Kalau benda buruk itu pun mungkin kita nampak buruk, hakikatnya dia baik di sisi Allah. Tak ada. Tapi kalau kita tak ada, dua benda ni akan sentiasa hantui kita. Kan? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 96, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan membuka keberkatan daripada pintu langit dan pintu bumi. Kan? Nampak? Pasal itu kita tengok para ulama dahulu, umur mereka singkat, masa mereka singkat, tetapi Allah berkat. An-Nawawi umpamanya kita baca, meninggal tahun 676, 45 tahun lebih kurang. Tuan-tuan, kita baca tak Ashabul Kahfi? Baca tak? Masa dia rasa lama, kita rasa lama. Ashabul Kahfi, Quran kata apa? 309. Bila mereka bangkit, sembang sama-sama mereka, lama mana kita lena? 309. Orang umur 100 tahun pun tak sangat lama kita kata. Ada tuan-tuan jumpa orang 100 tahun? Tun Mahathir pun 95. Pun kita rasa lama dia ni hidup ni. Aku tadika menikah pun dia ni Perdana Menteri lagi. Kita dah abang kat anak kita kan. Dulu kita tadika dia Perdana Menteri. Saya tadika dulu dia Perdana Menteri. Lah saya hantar anak saya pergi tadika, dia Perdana Menteri lagi. Sangat lama hidup. Taklah lama, 95 tahun. Di tengah orang dia tak percaya. Aku tak percaya dia jadi Perdana Menteri. Pasal duk rasa macam kita kecil-kecil dulu. Tapi saya nak abang, kita yang rasa lama. Tapi sehakikatnya 309 tahun. 309 tahun. Bila mereka bangkit, lama mana kita tidur? Sehari tu. Ada kawan tu kata, lama sehari tu. Setengah hari apa? 300 tahun. Sampai bila mereka pergi ke bandar kan, tuan baca cerita, orang terkejut. Tuan-tuan pun terkejut. Macam mumia hidup balik tu. Tapi tuan-tuan bayang, 300 tahun tu dirasakan seperti. Dan tuan-tuan baca tak dalam satu ayat dalam suratul Baqarah, kalau tak silap saya, dalam suratul Baqarah, orang yang ditidurkan 100 tahun. Biasa tak baca cerita tu? Dalam Quran, cerita dalam Quran, bukan dalam mastika Cerita yang saya ambil ni bukan dalam mastika, dalam Quran. Dia lalu di satu tempat. Quran cerita, dia lalu di satu tempat, dia ni beriman. Dia tengok negeri itu musnah. Dia tertanyalah hati dia, bolehkah Tuhan bangkitkan semula orang yang dah musnah ni? Dia tertanya tau. Lepas, tuan-tuan jangan tertanya lah. Aku tidak jadi. Lepas dia tertanya, terlintas, Allah tidurkan terus dia. Lepas 100 tahun Allah bangkitkan semula. Bukan setahun, 100 tahun. Maksudnya kalau PRU tak tahu PRU ke berapa. Tak tahu parti apa. 100 tahun. Tahu Malaysia pun bercampur dengan Filipina lah. Sekarang nak masuk Filipina lah sekarang ni kan. Maksud 100 tahun. Nak habaq apa?
Allah nak tunjuk kat dia, dia boleh bangkitkan balik 100 tahun. Sebab itu kita orang beriman, bila kita mangkit daripada kita tidur dalam kubur seperti orang yang tidur malam pertama, dan bila kita bangkit, tuan-tuan mati tak tahu lama mana mati, bila bangkit rasa macam baru bangun dari tidur. Pasal itu kita je dengar 60, 70 tahun, lama, kita rasa lama, tapi hakikatnya sat. Tapi tuan-tuan percaya tak? Sebenarnya cepat dan lambat itu bukan pada nilai orang nak bagi sedar. Berapa umur? Umur hanyalah satu angka. Dia nak mengorak lah kan. Dia nak mengorak orang muda. Dia tua. Berapa umur pakcik? Small matter. Umur ni just a number. Dia lah number pun nak jalan sampai kena orang papa. Number pun. Tapi saya nak abang betul. Dari satu sudut, umur ni satu angka. Kerana apa? Satu orang mungkin hidup 20 tahun. Tapi banyak amalan dia sempat buat. Satu orang mungkin 90 tahun dia hidup. Tapi kalau kita tanya berapa banyak ilmu yang dia baca, berapa kitab yang dia baca, berapa Quran yang dia hafal. Ada orang 17 tahun dah 30 juzuk. Ada orang yang 70 tahun, juz amma pun, kul huwallah, kuliah pun tak jumpa jalan balik. So nampak tak? Saya bukan nak condemn, saya tahu, tapi satu muhasabah. Bagaimana umur itu yang panjang tak menjamin kita mesti untung. Yang pendek tak jamin mesti rugi. Kerana ia bukan soal berapa lama, ia soal berapa berkat yang Allah bagi. Saya rasa cukup dulu setakat itu. Saya ingat kita dah tapi tuan-tuan rasa tak lama? Itu pun berkat. Saya kena berhenti pasal guru saya kata manusia ni kalau hang mengajar, dia akan tengok muka hang, muka guru. Kalau tuan-tuan tengok muka guru, ceramahlah lagi. Kalau orang tengok muka jam, tolonglah cari landing nak turun. Tapi kalau orang dah tengok muka pintu, cepat-cepatlah berhenti. Tapi saya duk tengok tuan-tuan, saya nak berhenti lama tapi tuan-tuan duk tengok saya ni. Lepas ni kalau nak suruh berhenti, tengok muka pintu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.